آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشائخنا الأستاذنا للحصوص الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى، خصوصا إلى شيخنا الحبيبنا الأستاذنا الشيخ أحمد فحمي زمزم أبو آلي البنجاري الندوي الملكي حفظه الله تعالى ورعاه، ولخصوصا إلى شيخنا الحبيبنا الأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنما الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. الحمد لله. أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan dia jualah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada pagi yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak. Ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Dinamakan ia sebagai Masjid An-Naim, Taman Sri Setia, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan, bagi mengimarahkan majlis ilmu, yang mana pada pagi mulia ini kita akan membicarakan, dan saya dipilih untuk menggantikan Fadilatul Ustaz Fatah Awang insya-Allah untuk mengambil kesempatan mengisi ruangan. Maka saya gunakan kesempatan ini untuk membicarakan
menjadi penyambung lidah kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam membahaskan kitab beliau yang dinamakan sebagai Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta. Maka hari ini kita ambil nasihat yang ketiga. Dia dalam kitab ni ada 27 nasihat, insya-Allah tabarakallah taala. Dia ada 25 nasihat, insya-Allah. Dalam 25 nasihat tu saya ambil nasihat yang kelima sebagai renungan dan juga sebagai perhatian kita untuk sama-sama melangsungkan kelangsungan hidup di atas muka bumi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu taala anhu di dalam kitabnya Ayyuhal Walad pada nasihat yang ketiga, dengan tajuk ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Kenapa kita pilih tajuk ni? Kerana tidak dinafikan pada era kini, zaman sekarang, majlis-majlis ilmu banyak orang yang hadir. Banyak orang yang datang kerana mengambil istifadah, mengambil keberkatan, mengambil manfaat daripada ilmu tadi. Namun sejauh manakah kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari? Hak tu yang kita nak tekankan sini, insya-Allah. Sebab tak nafikan kadang-kadang kita adakan majlis ilmu, datang jemput penceramah-penceramah yang mungkin agak terkenal, datang tu ratusan orang, bahkan ada yang ribuan orang datang. Tapi adakah kalam dan tutur bicara yang diungkapkan, ilmu yang diperbahaskan tadi diamalkan oleh pendengar? Itu sebab kata Nabi SAW, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Keelokan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada dia. Kalau barang tu tak datang beri manfaat, berapa dia kerjakan? Habis masa daripada hidup dia. Dia mencari bekal urusan dunia ini tadi untuk dibawa ke akhiratnya. Khawatir. Ini khawatir, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nanti ketika dia mati, insya-Allah, lalu dimasukkan ke dalam kubur, dia melihat akan azab kubur. Dia dengar pekikan-pekikan ahli kubur. Lalu dia sendiri memekik dengan kata Allah Ta'ala. Allah sebut dalam Quran, kata dia apa? Orang yang masuk dalam kubur itu nanti lalu mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Rabbana, wahai Tuhanku, absarna, aku dah nampak, kami dah nampak, wa sami'na, dan kami dah dengar dah apa yang diceritakan oleh guru-guru kami ketika di atas dunia dulu berlaku pada kami hari ini. Farji'na, balikkan kami ke dunia. Buat apa nak balik dunia? Nak sambung kerja-kerja khusus, nak sambung basuh kain, basuh pinggan, nak sambung buat program, nak sambung kita untuk bersama-sama dalam acara-acara kerajaan. Tak. Nak buat apa? Na'mal salihah. Kalau kau bagi kami balik ke dunia semula, kami tak campur orang dah. Kami nak buat amal soleh je. Apa makna amal soleh? Amal itu kelakuan kerja. Soleh itu kata islah. Amal yang sentiasa bertambah baik. Bukan hari ni kita semangat buat amal, besok lemah. Malah semalam dah tahajud 20 rakaat dah, insya-Allah. Hari ni tak lalulah, kata. Tak. Amal soleh itu apa? Daripada islah, pembaikan. Bila dia buat amal, bertambah baik dan bertambah baik. Mutunya semakin terjaga. Dia sembahyang hari ini, bertambah baik, baru dia sedar, oh semalam ada kekurangan dalam ibadat begini. Bila datang ke dalam majlis ilmu, dengar pula pencerahan. Ibu-ibu, dalam bab darah, ada darah dinamakan darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah, ada darah fasad, ada darah dinamakan sebagai darah mutakhallil, darah pening. Ada juga darah yang disangka darah haid, itu bukannya haid, itu istihadah. Namun setelah dari istihadah baru datang haid. Oh, selama ni saya tak tahu, Ustaz. Yang haid tu saya sangka istihadah, yang istihadah saya sangka haid. Subhanallah ta'ala. Contoh, iaitu dia datang haid pada hari pertama. Ini cerita kita sekadar ilmu. Hari pertama dia datang haid, darah itu berwarna coklat ataupun darah tu merah cair gitu. Jadi datang selama lebih kurang dalam 7 hari. 7 hari
kemudian tidak datang haid dalam 7 hari lagi. InsyaAllah. 7 hari. Maknanya dah 14 hari. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Hari ke-15, kemuncak tu cuti lagi. Hari ke-16, keluar darah lagi. Kali ni darah yang keluar itu berwarna hitam. InsyaAllah. Darah tayang mula, sesi pertama darah merah. Kita tak semayang, kita tak puasa kerana kita nyangka tu haid. Maka bila keluar sesi yang kedua darah hitam, kita menyangkakan itu ialah istihadah. Setelah 15 hari, oh ni istihadah darah sakit. Tak. Istihadah yang mana? 1 sampai 7 yang pertama tu istihadah. InsyaAllah. Yang merah kedua tadi tu barulah dipanggil haid. InsyaAllah. Jadi makna yang kami tak semayang tu Ustaz, qada semula. Masya-Allah Taala. Tu kena ngaji bab tu insya-Allah. Jadi itu sebab Imam Ghazali dia katakan di sini ilmu itu tidak bermanfaat sekadar teori saja kalau tak buat praktikal. Maka ini kita sampaikan apa kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis pada amalnya, dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Dan yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat. Kalau kata dia sebagai alim, orang yang ada ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya, orang ni belum tentu selamat di hari akhirat. Tak selamat. Orang ni orang yang muflis, orang yang tak punya apa-apa. Bila diberikan oleh Allah Ta'ala pertanggungjawaban atas dia, dia dikehendaki melakukannya. Itu sebab Imam Nawawi menegaskan kata apa? Imam Nawawi kata, siapa yang belajar satu ilmu, namun dia tidak mengamalkannya, nanti di hari akhirat dia dipertanggungjawabkan dengan ilmu tersebut. InsyaAllah. Wah, kalau macam tu Ustaz, tak payah pergi majlis ilmu lah kata dia. Tak pergi majlis ilmu berdosa pula. Kerana ada hadis Nabi mengatakan talabal ilman faridatan ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu tu wajib. Meninggalkan sesuatu yang wajib juga berdosa. Terus kita kena tahu yang itu. Masya-Allah. Jadi sekurang-kurang beramal tu macam mana Ustaz? Kata masya-Allah. Sekurang-kurang kita mengaji, kita pernah buat benda tu sekali dalam hidup kita. Kita dengar ustaz kata ibu-ibu, masya-Allah, bangunlah sembahyang tahajud. Kita ni susah bangun tahajud. Tapi kena dalam hidup pernah buat sekali sembahyang tahajud, maka tak dikenakan pertanggungjawab atas dia kerana dia pernah melakukannya walau sekali, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Ini contoh. Ibu-ibu sedekahlah ibu-ibu, dia pun masukkan duit RM1 sedekah. Sebab dengar kuliah mengatakan dan dia ada ilmu bab sedekah, dia sedekah. Masya-Allah, masuk dalam tabung masjid, kata masya-Allah. Lepas dia daripada pertanggungjawaban di hari akhirat dengan ilmu tadi. Namun kalau dia ada ilmu, dia tak mau beramal, hanya sekadar menanggung gelaran ahli ilmu je. Ni ustaz ni orang alim ni masya-Allah, ustazah ni orang alimah ni masya-Allah. Namun hanya ilmu yang terpapar pada diri mereka, amal tak ada. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, janganlah engkau jadi orang muflis. Orang muflis ni maksudnya bukan kata orang miskin. Orang miskin tu tak ada apa-apa. Orang muflis ni maksudnya apa? Dia sudah ada harta dan hartanya dia ambil. Bukan dia tak ada apa-apa. Jadi orang muflis ni siapa dia? Orang yang ada ilmu, namun ilmunya tak boleh beri manfaat kepada dia. Baik. Sebelum kita cerita panjang, apa tu ilmu bermanfaat? Ilmu bermanfaat, ilmu boleh guna lah Ustaz. Masya-Allah. Tak. Imam Ghazali mengatakan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambahkan takutmu pada Allah. Makin bertambah ilmu, makin takut pada Allah. Kalau makin bertambah ilmu tetapi makin sombong, mendabik dada, rasa diri lebih bagus, tak bermanfaat tu sebenarnya. Itu ilmu yang menjadi bebanan ke atas dirinya. Ilmu yang jadi ujian pada dia. Jadi ujian Allah Ta'ala turunkan pada kita bukan hanya semata-mata dengan wabak penyakit yang datang melanda. Bukan dengan taufan yang datang bertiup kencang. Bukan dengan kebakaran rumah yang menghanguskan segala harta benda. Bukan dengan sebab bah banjir atau tsunami yang membinasakan dataran tanah darat. Tak. Ujian Allah Ta'ala tu boleh jadi dengan kekayaan. Orang yang dulunya miskin tiba-tiba kaya. Masa miskin rajin pergi masjid. Bila dah kaya tak pergi masjid. Contoh dah banyak dah. Man huwa? Yang pertama Qarun. Kita sedia maklum. Qarun ni pengikut Nabi Musa. Itu sebab Qarun suruh minta zakat, Nabi Musa suruh minta zakat pada Qarun. Sebab Qarun tu beriman dengan Allah.
Dia bukan orang kafir. Jangan kita kata Qarun ni kafir. Tak. Qarun ni orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Jadi itu sebab Musa kata pergi kepada Qarun minta zakat. Qarun tak mau bayar zakat. InsyaAllah. Lalu dia mengatakan, aku yang mencari sendiri akan harta ni. Walhal dulu masih miskin, ahlul abid, ahlul taqwa, kuat ibadatnya, banyak dia beramal kepada Allah SWT. Hingga dia datang kepada Musa, ya Musa, aku ni betul-betul nak khusyuk salat pada Allah Ta'ala. Aku ni betul-betul nak ibadat pada Allah Ta'ala sepenuh masaku. Namun, aku ada pertanggungjawaban. Aku ada keluarga yang nak bagi makan. Aku ada anak-anak yang nak dinafkahi. Bagaimana pandanganmu? Nabi Musa ajar cara cari emas. Supaya dengan emas tadi dapat menafkahi anak dan isterinya. Tetapi bila dia dah ada ilmu tadi, dia lebih loba untuk mencari emas. Masya Allah. Penyakit itu Allah Ta'ala tenggelamkan dia kerana kekayaan dia. Dan siapa lagi ditenggelamkan selain Qarun? Selain daripada Qarun, siapa lagi tenggelam kepada Allah Ta'ala? Orang yang dikutuk oleh Allah. Siapa dia? Mereka-mereka yang mengatakan kepada Qarun ketika nampak Qarun tengah duduk atas tahta kan. Apa kata mereka? Oh, beruntungnya Qarun dapat harta. Untungnya Qarun jadi orang kaya. Alangkah baiknya kalau aku dapat apa yang Qarun dapat. Dia cakap macam tu. Allah tenggelamkan mereka-mereka ni juga. Ini penyakit yang menimpa kita hari ni. Betul tak? Kalau kita tengok orang rumah, "Ui, besarnya rumah kamu, kan best kalau aku ada rumah macam ni." Cantiknya kereta kamu, kan bagus kalau suami aku belikan juga serupa ini. Kata Masya-Allah. Jadi inilah perkataan-perkataan orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala ketika hidup di zaman Qarun. Bukan dia tak tahu Allah Ta'ala sedang menimpakan ujian ke atas Qarun, tapi mereka berharap agar mereka juga dapat ujian tu. Maksud mereka tak juga. Ada orang yang boleh jadi kita katakan binasa dengan harta tadi. Siapa dia? Yang kedua, Sa'labah. Sa'labah ni seorang sahabat Nabi SAW yang datang kepada baginda Nabi SAW. Dia ni tak adalah kaya. Mana kita tak kata dia kaya dan kita tak kata dia miskin. Hidup dia sederhana. Dia gembala kambing. Ketika itu dia datang pada baginda Nabi SAW kerana keyakinannya mujarab doa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, doakanlah aku jadi orang kaya." "Ya Rasulullah, doakanlah aku jadi orang kaya." Ketika itu kata Rasulullah pada Sa'labah, "Yang Sa'labah, apa yang telah ada padamu cukup untuk dirimu." InsyaAllah. Lalu kata Sa'labah lagi, "Ya Rasulullah, doakanlah saya jadi orang kaya." Kata Rasulullah, "Ya Sa'labah, apa yang telah ada pada dirimu cukup untuk dirimu." "Ya Rasulullah, saya minta tolong Tuan doakan saya jadi orang kaya." Bukan saya nak dengar cakap tu. Mana dia protes Nabi. Nabi kata cukup. Dia hendak juga jadi kaya. Maka yang demikian rupa dia mendesak Nabi mendoa. Lalu Nabi SAW mengangkat kedua batang tangan Nabi SAW. Nabi katakan, "Ya Allah, kayakanlah Sa'labah." Itu je Nabi cakap, kayakanlah Sa'labah. Pada hari itu juga Allah Ta'ala kayakan Sa'labah. Kambingnya beranak pinak macam ulat. InsyaAllah. Macam ulat berbondong-bondong. Seekor 6 ekor. Seekor ibu 6 anak. Seekor ibu 6 anak. InsyaAllah. Bila dah terlalu banyak anak kambing, sibuk. Bila sibuk, dia cuma datang sembahyang subuh, maghrib, isyak je. Zuhur, asar tak datang. Siang sebab jaga kambing. Maka dalam masa terdekat setengah tahun dia, kambing dia beranak satu lembah. Apa maksud satu lembah? Telur intan ni penuh kambing. InsyaAllah. Atau telur intan penuh kambing tu. Apa nama pekan kan? Kan kiri kanan dia sungai kan? Mengeliling sungai. Atau mana selembah. Lembah tu penuh kambing dia Sa'labah. Dulunya dia tak pergi zuhur dengan asar. Sekarang subuh, maghrib, isyak pun tak pergi. Dia pergi sembahyang Jumaat je. Kenapa? Kerana sibuk mengurus kambing. Sampai Nabi SAW kira cukup haul 1 tahun. Diutus orang pergi ngambil. Pergi kamu ambil zakat kepada Sa'labah. Ambil zakat pada Sa'labah. Pergi pada Sa'labah nak ambil zakat. Aku wakil Rasulullah datang nak minta zakat. Bayang kalau kambing selembah, berapa nak bayar zakat tu? 100 kambing, sudah kena 1 zakat dah. Allah Ta'ala 4 zakat dah kena. InsyaAllah. Ketika itu nak keluarkan Allah. Berkira-kira kambing banyak. Sampai dia kata, "Berikan aku masa untuk kira berapa nilai zakat." Kerana ribuan kambing tu nak kiranya 1 hari. Allah Ta'ala. Kata dia, "Kamu pergilah minta pada orang lain dulu.
Aku kira kambing dulu. Walhal hakikat sebenarnya Sa'labah tak nak bayar zakat. Dia cerita tak nak bayar zakat. Dia dah mula sayang kat kambing-kambing dia ni. Sayang reta dia ni tadi. Maka ketika itu orang datang balik. Dia kata tak apalah, aku tak habis kira lagi. Baliklah kamu, kata dia. Maka ketika sahabat-sahabat Nabi ni balik bawa kambing 2-3 ekor zakat orang lain. Nabi ngintai ke depan pintu. Apa kata Nabi? Wai hakka ya Sa'labah. InsyaAllah. Celaka punya Sa'labah. InsyaAllah. Udah kaya lupa pada Allah Ta'ala. Nasib begitu. Udah kaya lupa pada Allah Ta'ala. Turun wahyu Allah Ta'ala. Malam tu turun juga wahyu Allah kata, jangan kau ambil zakat dari Sa'labah. Ketika turun wahyu jangan ambil zakat dari Sa'labah, menggelupur Sa'labah capai tali-tali kambing, lari bawa pergi masjid. Bawa pergi, ya Rasulullah ni saya nak bayar zakat. Sebab nama dia tercatat sebagai orang yang dilaknat Allah dalam Quran. Rasulullah tak nak, aku tak ambil zakat kau kerana Allah tak bagi ambil zakat. Sampai Nabi wafat, kambing dia tak bayar zakat. Abu Bakar naik jadi khalifah. Dia datang tarik lagi kambing. Kali ini dia bawa selembah. 1 lembah untuk zakat. Berarti kambing ni dah penuh setengah kota Madinah. InsyaAllah. Beranak pinak kambing. Tarik pergi pada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, aku datang nak bayar zakat kambing. Kata Masya Allah. Kata Abu Bakar, orang yang lebih baik daripada aku pun tak terima zakat engkau. Macam mana aku nak ambil zakat dari engkau? InsyaAllah. Sampai Abu Bakar meninggal dunia, Umar naik. Sa'labah datang lagi bawa kambing. Kali ini 2 lembah pula bawa. Ya Umar, aku datang nak bayar zakat kambing. Kata Umar, 2 orang yang lebih dahulu lebih baik daripada aku tak ambil zakat engkau. Bagaimana aku nak ambil zakat engkau? Last Sa'labah kaya tanpa bayar zakat. Dan kita sedia maklum, orang kaya yang tak bayar zakat, tempatnya dalam neraka Allah Ta'ala. Itu sebut gitu. Jadi memang seolah-olah dari zaman Nabi lagi Rasulullah nak beritahu, neraka tempat kamu Sa'labah. Seakan-akan nak beritahu gitu, orang kaya yang lupa kepada harta. Jadi jangan kata musibah tu hanya dengan penyakit. Kaya pun boleh jadi musibah. Cerdik pandai. Orang cerdik pandai pun musibah. InsyaAllah. Anak banyak pun musibah kalau tak bertakwa pada Allah Ta'ala. Anak banyak tu nikmat. Tapi dalam nikmat yang disulami dengan musibah. Kalau kita alpa dalam mendidik. Katalah dalam ni siapa anak paling ramai? Saya Ustaz. Mak saya dulu beranak 20 adik-beradik Ustaz. InsyaAllah. 20 beradik, 1 ibu. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Habis banyaklah tu kata orang Perak. Saya pernah jumpa orang Perak 1 ibu 20 beradik. InsyaAllah tabarakallah. Memang kuat mak dia tu. InsyaAllah ta'ala. Orang dulu Allah Ta'ala bagi tu hebat belaka. Kita tak napi orang dulu punya kekuatan. InsyaAllah. Tapi kalau kita nak tahu siapa lagi yang paling banyak anak, orang yang paling banyak anak namanya Ad bin Iram. InsyaAllah. Ad bin Iram ni orang yang paling banyak. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Anak dia 4,000 orang. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. 4,000 orang. Anak Ad bin Iram. InsyaAllah. Kan Allah sebut dalam Quran, Irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. 4,000 orang anak dia. Bininya 1,000. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Bini 1,000. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Dia dipanjangkan Allah Ta'ala umurnya sampai 1,200 tahun. InsyaAllah. Umur dia 1,200 tahun. Panjang umur pun bukan tanda dia diberkati. InsyaAllah ta'ala. Panjang umur cukup. Cukup. Kaya cukup. Anak banyak cukup. Isteri cukup. Kalau 1,000 orang isteri, isteri pertama nak datang turn dia balik lepas 3 tahun. InsyaAllah. InsyaAllah. Menggilir isteri pertama, kedua, ketiga, 4, 5. 1 tahun ada 356 hari je. 65 hari je. 365. Baru turn 1/3 daripada isteri je. Nak mendapat 2 tahun setengah baru dapat turn dia balik. Bila dia patah balik isteri pertama tengok-tengok dah ada anak. Anak siapa 2 tahun setengah ni? Anak awak lah masih ninggalkan pertama dulu. 4,000 anak dia. Subhanallah ta'ala. Nak sebut gitu. Ad bin Iram. Tapi pergi mana? Finnar. Masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala juga. Banyak anak tak jadi bekal. Tu sebab Nabi SAW mengatakan, Iza mata benu Adam inqata'a ila thalath. Apabila mati anak-anak Adam itu tadi, terputuslah sekalian benda daripada dia. Hubungannya, makhluknya dan sebagainya tadi, urusan kerja, pejabat dan sebagainya, putus. Illa salat, kecuali 3 saja. Apa dia? Amalan salihah, sadaqatul jariyah, wa waladan salihan yad'u lahu. Iaitu
amal soleh yang dia kerjakan atas dunia ni dulu, yang dia nak bawa pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Amal soleh macam mana yang kita nak bawa jadi teman kita? Hari ni kita sibuk, kita cari berkempen kawan-kawan kita supaya jadi grup marhaban, supaya grup muslimat dan sebagainya. Ada. Tak boleh duduk seorang-seorang. Kena ada komoditi. Dalam kubur nanti juga kita nak kena ada teman. Takkan nak duduk seorang-seorang. InsyaAllah tabarakallah. Tak mau. Orang kalau dah biasa beramai-ramai, sekali duduk seorang, kata orang Perak libang libu. InsyaAllah tabarakallah. Apa nak buat hari ni? Siapa nak keluar dengan aku ni? MasyaAllah tabarakallah ta'ala. Telefonlah Cik Jah, telefonlah Cik Nak. Semua telefon boleh tak? Tak boleh. Ada rumah anak. Kata macam, semua orang balik rumah anak pula ni macam mana aku seorang-seorang? Tak boleh dia. Macam mana dia nak duduk di dalam kubur itu tadi menanti sampai kiamat? Itu lagi lama. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Dibiarkan sendiri itu saja merupakan satu kesiksaan. Dibiar sendiri. Jadi itulah ini waktunya kita mengumpul amal nak bina teman dalam kubur nanti. Man huwa? Teman kita nanti itulah puasa, itulah Quran, itulah kita punya amal soleh yang nak tolong terangkan kita. InsyaAllah. Nanti duduk dalam kubur tadi, riyadun min riyadil jinan, jadi taman-taman syurga. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Kita boleh bina komoditi kita sendiri dalam kubur nanti. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Ini perkampungan yang kita nak buat tadi dengan ada orang-orang ataupun peneman-peneman kita yang dulu di dunia itu tadi, kita bersama dengan dia. Nanti dalam kubur datang puasa. Ketika satu amal datang tolong jawab dekat malaikat, dia kata, man anta, siapa engkau? Kata dia, ana shaim, kata dia. Aku ni lah puasa, kata dia, masya-Allah. Dulu di atas dunia, daripada terbit matahari engkau bersama aku, hingga tenggelam engkau masih sabar bersama aku. Ketika cerah engkau bersama aku, hari ini ketika kau gelap aku bersama engkau. Masya-Allah. Kata yang kedua pula, iaitulah Quran. Ketika dalam gelap malam orang semua sedang meninggalkan engkau, engkau bersama aku. Maka hari ini ketika engkau ditinggalkan orang lagi, aku pula bersama engkau. InsyaAllah. Ini kawan-kawan kita nak bina dengan sebab amal. Kalau ada ilmu je dalam kepala, kata mat iwan, mat arik risukun, mat badal semua, mat lin, tu semua ada dalam fikiran dia. Namun baca Quran tak mau. InsyaAllah tabarakallah ta'ala, tak mau baca Quran. Rugilah tu. Hanya ilmu tidak menjamin dia punya perjalanan ke depan. Katalah buat apa? Fasahanya bagus, tajwidnya bagus, taranumnya bagus, qiraatnya bagus. Namun dalam istiqamah baca Quran tak ada. Masya-Allah. Tu sebab penuntut ilmu, lagi-lagi orang yang pencin. Pertama saya sebut, Imam Ghazali sebut orang pencin. Kata dia sekurang-kurang bagi mereka itu 5 juzuk sehari. Masya-Allah. 5 juzuk sehari. Nak sebutkan gitu. Khatam bagi mereka itu dia sebut dalam kitab apa? Khatam bagi orang yang tak bekerja, orang yang menumpukan perhatian atas istirahat, maka bagi mereka itu tadi khatam sepekan sekali. Insya-Allah. Sepekan sekali maknanya 7 hari sekali lah. Dan 7 hari sekali. Kata dalam Quran tu ada 30 juzuk. Jadi kalau kita letak dalam 4 juzuk, dapatlah sehari 4 juzuk, seminggu khatam sekali. Itu kaedah dia. Masya-Allah tabarakallah taala. Itu kaedah Al-Imam Ghazali rahimahullah taala sebut. Jadi sebab kita kata ilmu mantap sekalipun tapi tak ada praktikal. Baca Quran tu sedap tu kalau depan orang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Masya-Allah. Bayati kata dia, masya-Allah taala, masya-Allah. Ani siqah, ani ras, ani nahwan, ani banjaka kata dia, masya-Allah taala. Tahu semua benda tu. Orang bunyi sikit dia tahu dah lagu ni, tapi dia tak ambuh baca. Dengar dia pandai. Baca dia tak ndak. Masya-Allah taala. Rugi lah. Kita kata rugi. Kita tak kata orang macam tak bagus tak. Dia rugikan diri dia sendiri. Dia ada modal untuk berniaga namun dia tak mau berniaga. Habis takat tu je lah. Masya-Allah taala. Jadi itu sebab kita jadi bekal akhirat kita tadi tu, kita nak buat teman kita atas dunia. Cari amal kita elok-elok dengan adanya ilmu kemudian beramal. Ilmu itu umpama pohon, sedangkan amal itu umpama buah. Pohon yang tidak mengeluarkan buah tak ada manfaat. Orang angkat censo potong, bawa kapak tebang. Insyaallah taala. Sebab takat pokok je kata, menyemak pokok tepi rumah ni, buat habis daun gugur, penat aku ngait je kata, masya-Allah. Kalau ada buah elok juga boleh sedekah ke orang kata, masya-Allah tabarakallah.
Kerana kita ni lah waktunya amal waktu untuk kita mengumpul tiap-tiap amal kita. Imam Ghazali sebut gitu. Baik. Umpamanya, kalaulah seseorang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi, dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat cekap dalam peperangan, lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya, maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tanpa menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa tu? Katalah ada senapang, rimau masuk dalam rumah, senapang tak diguna pakai. Faedah apa nyimpan senapang? Surga Allah. Macam tu orang yang ada ilmu tapi tak mau digunakan ilmunya tadi, tak mau beramal dengan ilmunya. Lama-lama kata orang Perak apa, tumpah. Surga Allah Taala anu, tak berguna dah. Surga Allah Taala anu, masya-Allah. Tak ada guna amal tadi, mati dia, habis lenyap amal. Sedangkan kita kata tadi in qata illa salasah, terputus semua kecuali 3. Amal soleh yang diteruskan, tu kita kena sambung. Amal soleh yang diteruskan. Orang ambil manfaat ilmu tadi. Oh, dulu almarhum tuan-tuan ini pernah bercakap begini, kata Masya Allah. Dapat pahala kawan dalam kubur. Ilmunya tadi tu, dulu arwah bapak saya cakap begini ustaz, katanya kalau Nabi tu bersabda, arwah bapak dapat ilmu. Dipanjang-panjangkan ilmu tadi ke generasi yang akan datang. Kedua, sedekatul jariyah. Sedekah yang memberi manfaat. Ada jariyahnya di situ, masya-Allah. Jariyah ni maknanya hamba. Sedekah dalam keadaan kehambaan. Bukan kita sedekah duk bangga mendabik dada saya sedekah. Insya-Allah tak. Masuk 5,000 sekalipun kita kena anggap diri kita, ini sedekahku yang paling kecil dan tak ada orang lagi hebat sedekah. Malu nak cerita dengan orang tu nama jariyah. Sebab sedekah seorang hamba sikit-sikit bubuh. Walaupun tahu nilai banyak, sekali bol 500. Masya-Allah. Sekali bol 500. Kata orang lain bos RM1, tapi dia tetap duk rasa aku ni yang paling sikit ni, Allah. Tu sedekah yang tu yang nak dikira di dalam kubur nanti. Kalau dia sedekah duk dabik, semalam saya sudah sedekah 1,000 dah. Oh, kata masya-Allah. Duk cerita dengan orang, tak ada faedah. Sedekah dengan kalimatun ikhlas. Apa tu ikhlas? Barang yang kamu punya tetapi tak rasa bila diberi. InsyaAllah. Apa dia? Barang titipan. InsyaAllah. Bila seorang tu merasa segala benda ialah titipan, dia takkan terasa bila kehilangan. Barang titip, macam orang jaga parkir. Orang jaga parkir, dia duduk kereta Mercedes. Oi, masuk Mercedes. InsyaAllah. Masuk BMW. Masuk Toyota. Masuk Honda. Masuk kereta-kereta besar. Bentley. Masuk kereta Lamborghini. Parking, tempat parking dia. Bangga dia. Dia memiliki semua kereta tadi. Tapi bila waktu petang, Mercedes tadi keluar. BMW tadi keluar. Lamborghini tadi keluar. Bentley tadi keluar. Honda tadi keluar. Tu, ada tak orang jaga parking? Alah, Mercedes dah pergi dah. Alah, Honda pergi. Alah, sedih yang dia pergi. Tak. Kenapa dia tak sedih? Kerana dia sedar dirinya ialah dititipi dengan kereta tersebut. Itu titipan saja. Kalau tuannya datang ambil balik, aku nak buat macam mana? InsyaAllah. Ini berlaku kepada seorang sahabiah, seorang sahabat wanita Nabi SAW. Ketika mana ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dia memiliki seorang suami dan seorang anak. Pada bulan Safar, suaminya nak keluar bermusafir. Orang Arab dia akan keluar musafir pada bulan Safar. Dan pada waktu yang sama, anaknya sedang sakit. Kalau ikutkan tak payah pergilah suami, kata Masya Allah. Nantilah anak sihat baru pergi. Tapi Arab tak boleh. Orang Arab, dia kalau nak keluar bermusafir, keluar meniaga. Musafir di sini mana keluar bekerja. Outstation. Masya Allah. Jadi bila dia nak keluar ni, dia kena keluar berpasukan. Kumpulan. Kalau dia keluar seorang-seorang, nanti dia kena rompak, dia kena tangkap, dia kena jual. Jadi orang Arab dia tak boleh keluar seorang-seorang. Dia kena keluar rombongan. Satu rombongan bergerak. Kalau dia keluar seorang-seorang pergi meniaga, nanti ada kabilah lain dapat tangkap, kabilah jual. Jual hamba, kata dia. Masya Allah, barakallahu ta'alaan. Maka kali ini dia kena keluar waktu rombongan dah siap nak keluar. Sedangkan anaknya sedang sakit kuat. Dia ni kalau keluar bukan sikit-sikit hari, 3 bulan. Allah. Bulan Rabiul Akhir dia akan balik semula. Rabiul Akhir dia balik. Kemudian pada ketika itu dia akan rehat. Jamadil awal, Jamadil akhir, Rejab.
Kemudian dia keluar balik lagi sekali. Ramadan dia akan berehat. InsyaAllah tabarakallahu ta'ala anhu. Sebut ketika anak dia sakit tu, isteri dia kata, tak apalah bang, abang keluar saja. Abang keluarlah cari nafkah, anak ni saya jaga. InsyaAllah. Anak saya jaga, jangan takut, keluarlah pergi bang. Kata macam ni, sahabiah yang salihah. InsyaAllah. Takdir Allah Ta'ala, suami pergi berniaga, berurus niaga. Hari yang suami nak balik cukup 3 bulan, anak meninggal dunia. InsyaAllah. Anaknya meninggal dunia. Ketika anaknya meninggal dunia, panggillah orang bagi tahu anak dia meninggal dunia. Orang Arab ni satu masalah dia ni, Masya Allah satu. Dia serupa dengan orang Cina juga. Lebih kurang orang Cina. Kalau datang keduri orang mati nak menangis. Masya Allah. Tumpah menangis. Masya Allah. Tabarakallah ta'ala. Kan Cina kan kalau kita pergi kenduri kan, menangislah. Ada RM50. Siapa datang menangis dia bagi RM50. Masya Allah. Tapi kalau orang ini Cina non-Muslim, jangan cakap Cina Muslim, non-Muslim. Masya Allah. Cina ada juga Cina Muslim. Masya Allah. Baik. Arab ni, kalau dia datang rumah orang yang mati, dia orang akan numpang menangis. Lepas tu dia bunyi la 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 la, dia bunyi gitu. Masya Allah. Dia nak malu la 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 la. Kalau dengar bunyi itu sama ada 2 je. Perkahwinan atau kematian. Itu negara Arab. Jadi kalau orang kahwin dia la 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 la, po tembak pistol. Masya-Allah. Pistol tembak ke langit bunyi mengecun, tu kahwin. Kalau la 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 je dia mati. Masya-Allah taala. Ketika itu mereka buat begitu bukan apa? Hari ni aku la 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 di rumah kamu. Nanti suami aku mati kau datang la 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 pula rumah aku ya. Masya-Allah. Gitulah umpama tukar-tukar pakai. Masya-Allah taala. Ini sahabiah kata, kalaulah kalian datang sini hanya kerana untuk menangis, kalian datang sini hanya untuk terpekik, baliklah kalian. Kerana aku tak perlukan itu. Masya-Allah. Aku tak perlukan. Kuat ni seorang ibu, kehilangan anak. Satu-satunya anak mati. Ketika itu orang ni pun semua balik. Mak ni saja yang uruskan anak tadi. Dia mandikan anaknya, dia uruskan anak, dikafankan anaknya. Udah siap uruskan anaknya, dia letak di tepi ruang tamu rumah dia. InsyaAllah tak tepi, sebungkus tepi rumah. Kemudian dia masuk bilik dan dia mandi-mandi, dia siap, dia hias wajahnya baik-baik. Dia menanti depan pintu rumah tunggu suami balik. Bang, selamat pulang. Masya Allah. Tak ada kesedihan langsung pada wajah dia. Dia raih suami dia, bang, mari masuk makan. Dia sediakan makan untuk suami dia. Suami pun makan, duduk, sembangan dia. Dia tanya pada suami dia, wahai suamiku, kata dia, aku ada soalan ingin tanya kepada engkau, kata dia. Masya Allah. Apakah itu, kata dia? Kata sang isteri, wahai suamiku, kalaulah kita ini dititipkan amanah, diberikan barang untuk kita jaga, dan kita cukup suka dengan barang tadi, dan kita cukup sayang dengan barang tadi, sebab kita dah jaga elok dah barang tadi. Kemudian tiba-tiba tuan punya barang datang minta, apakah patut kita kembalikan barang tadi? InsyaAllah. Kata suami, wajib kita mengembalikan barang tadi kerana bukanlah haknya kita. Kata, walaupun kita cukup sayang, walaupun kita cukup suka. Maka kata isteri, begitulah hal keadaan kita hari ini, bang. Anak kita telah dijemput oleh Allah Ta'ala. Allah minta balik anak kita, bang. Tu anak kita tepi tu. InsyaAllah. Anak terbungkus, siapa nak nampak? Macam Allah Ta'ala tu. Tu anak kita, bang. Dia toleh tengok jenazah anaknya. Suami yang luruh hati. Ya Allah, aku dah mati anak dah. Suami sedih. Isteri tadi cekal lagi. Ini orang yang menyedari bahawa segala urusan dunia ni titipan. Mak kita titipan, ayah kita titipan, anak-anak kita titipan. Dalam satu genggaman, kalau Allah Ta'ala nak ambil, siapa boleh halang? Tak ada orang boleh halang. Tengah borak-borak, balik mati suami. Siapa boleh halang? Tengah sembang, mati isteri. Tak ada orang boleh halang kalau Allah Ta'ala nak ambil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk menjadikan sesuatu itu, dia hanya mengatakan jadi, maka jadilah benda tu. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau banyak ilmu tapi tak beramal, rugi. InsyaAllah. Tu amalan salihah, kemudian sadaqatul jariyah. Hak ketiga apa dia? Wa waladun salihan yad'ulah. Iaitu anak soleh yang mendoakan kepadanya mak bapak tadi. Itu sebab doa anak ni tiap-tiap hari mak bapak minta maaf, mengemis. Tiap saat. Ya rahmakallah.
Tiap saat, tiap detik. Nak mana doa untuk aku nak oi. Sehari 5 kali kita baca Rabbana hablana Rabbana apa nak Allahumma salli ala sayyidina Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, Rabbighfirli, ampunkan aku, Rabbighfirli wa liwalidayya, kepada kedua mak bapakku, warhamhuma, rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani, sebagaimana mereka mengasihaniku, saghira, waktu aku kecil. Kita ni malu patutnya. Sebab apa? Jasa mak bapak kita tak boleh nak balas. Kita minta siapa balas tu? Allah. Ya Allah, tolonglah engkau kasihi kedua mak bapak aku sebagaimana mereka mengasihi aku. Kita tak doa pun, ya Allah, bagilah kekuatan kepada aku untuk aku mengasihani mak aku sebagaimana dia mengasihani aku. Tak. Kita cakap apa? Allah, engkaulah yang patut kasih pada dia. Hak kita ni buat apa? Yang kita kosong-kosong tak ada buat apa ke? Allah Ta'ala dah tolong balas kita ni. Angkat tangan 5 kali sehari tu belum cukup untuk balas jasa mak ayah kita. Belum cukup lagi. Pagi-pagi dia bangun, kita dah ragut masa dia waktu kita kecil. Beranak. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Itu sebab kadang-kadang waktu yang paling gembira bagi manusia bila sambutan hari lahir. Bila dia hari lahir je, hari ni birthday saya, kata Masya Allah tabarakallah ta'ala. Hari ni birthday saya, tak ucap ke? Untuk pengetahuan kita semua, pada hari lahir itu patut hari duka. Kenapa? Itulah hari pertama kita menyakitkan mak kita. Hari pertama kita menyakitkan mak kita tu ialah hari beranak kita. Dan itulah hari pertama kita membuat risau bapak kita. Ke hulu ke hilir. Macam mana lah bini aku ni, macam mana lah anak aku. Hari pertama kita buat risau dia. Tu sebab kalau itu ialah hari kelahiran kita, yang pertama kita kena jumpa ialah mak bapak kita. Kita tahu, mak, hari ni dah 19 tahun dah mak. Genap tarikh yang sama dulu saya pernah menyakitkan mak. Masya Allah. Ayah, hari ni genap hari saya pernah merisaukan ayah dahulu pada tarikh yang sama. Terima kasihlah kerana masih menjaga saya. Ini kalau kita keluar orang datang pukul tumbuk saya. Tumbuk saya. Saya tak boleh senyap-senyap. Orang pukul kita. Bagi balik dengan tongkat ni kepala dia. InsyaAllah tabarakallah ta'ala gitu. Tapi hak kita ni keluar daripada rahim mak kita, pecah ketuban dia, koyak daging-daging dia, tumpah darah dia, sakit dia tu beranak kita, tiba-tiba dia ambil kita, Allah anakku, dia baginya susu pula, layaknya ditumbuknya kita. Allah, kamu nyakitkan aku ya, hanah balik, kata dia. Masya Allah, itu apa yang patutnya. Tapi tak, itulah malaikat titipan Allah di dunia, namanya malaikat tak bersayap, mak nama dia. Insya Allah, ambil disusunya kita. Bapak kita yang mula risau tadi nampak mak dah sihat, anak sihat, ambil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayup hati dia ngazan ke telinga kita, qomat di telinga kiri kita. Inilah mak, inilah bapak. Ada tak kita angkat tangan, ya Allah, ampunkanlah dosa seorang wanita yang pernah ku tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya, koyak daging-dagingnya, tumpah darahnya, pecah ketubannya. Itulah mak kami, ya Allah, ampunkanlah dia, Nuraini binti Ahmad Jaafar. Mention nama dia dalam doa kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa seorang laki-laki yang kami tumpangi binti dengannya, ya Allah. Tumpah keringat peluhnya ke tanah, ya Allah. Yang menghabis kudratnya membesarkan kami, ya Allah. Yang bertanyakan khabar kami melalui lisannya ibu, ya Allah. Itulah bapak kami, ya Allah, Hamizan bin Syarudin, ya Allah. Kalau kita tak sebut nama mak bapak kita, siapa nak sebut nama mak bapak kita dalam doa dia? Anak yang kena doa, ya Allah, ampunkan dosa bapakku Fulan bin Fulan. Anak yang kena sebut. Jangan harap pada orang ambil kertas tulis, Tok Imam ini baca tahlil bapak saya. Pak Imam dia wa khususan yang penting lepas ni ada yang masak merah dengan apa nama bawal 3 rasa. Lebih kurang itu je. Masyaallah taala. Anak ni yang terasa. Anak tu yang terasa, wa waladun salihah. Ketika dia doa, ya Allah, ampunkanlah dosa Mizan bin Syarudin, ya Allah, terkenang.
Daripada kecil bapak meletak atas motor, atas basikal, ikat kaki dekat apa nama basikal tu, kayuh berjalan, bawa pusing pergi sekolah dulu, takut kaki tercepit masuk kat rantai basikal. Tu dah fikir di kepala kita dah tu. Masya-Allah tabarakallah taala. Mengulur kayu api, masakkan air, masak bubur nasi. Susu tak ada, pakai tepot tu bancuh susu adik-beradik. Masya-Allah. Tu kalau kita kenang, saya bagi tahu, masa sakit perut tak boleh nak berak, mak sedut punggung bagi keluar tai. Masya-Allah tabarakallah. Nak sebut gitu. Kalau kenang segala jasa mak, kenang jasa bapak, tak ada satu saat pun daripada mulut kita boleh cerita pasal buruk dua orang mak bapak kita. Sebab orang tak mau kenang kebaikan kedua mak bapak tu, saya cakap dia nampak jahat je. Bapak selalu garang tu Ustaz. Dipukulnya adik kami, adik-beradik. Boleh pula kita cerita tentang tu. Kalau betul bapak nak bunuh bukan waktu tu, kecil lagi dilempar dalam parit. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Beranak-beranak dikejam dengan mata cangkui. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Kalau betul dia tak sayang kita, dia buat semua benda tu kerana sayang dia pada kita. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Mak dengan bapak dia lain tarbiyah dia. Bapak punya tarbiyah dengan mak tak sama. Mak kata, "Yop, janganlah panjat tinggi tu, yop jatuh kamu kejap lagi." Tak mau. Bapak kata, "Naik tinggi lagi." Kau naik tinggi lagi. So, turun budak tadi. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Masya-Allah. Itu dia. Mak ni paling risau. Mak paling risau. Kalau lah anak sambung belajar kan, kamu belajar elok-elok, cari kawan elok-elok, jangan tinggal sembahyang, makan jaga, jangan tak makan, tidur cukup masa, nasihat dia mak. Bapak punya nasihat sikit je. Bapak pula lagi nasihat, dengar cakap mak ya. Masya-Allah. Itu je. Mak dah bagi panjang-panjang, ikut dengar nasihat mak. Itu nasihat bapak. Jazakallahu ta'ala. Bapak tak pernah nak nanya khabar kita depan-depan kita. Tak, kadang tu terpaksa tanya. Dia banyak tanya khabar anak melalui lisannya ibu. Apa khabar Yop kita tu, masya-Allah. Apa khabar Yong tu, nak hoi kata, masya-Allah. Baik bang, masya-Allah. Kalau kurang apa-apa bagilah tahu, jangan disenyap-senyap je. Nampak kasar bunyi tu, tapi prihatin orangnya. Tu nak cerita ni dua orang ni kalau dia pergi, pusinglah satu dunia sekalipun tak jumpa lagi dua orang macam ni. Mati suami sebelah rumah boleh datang melamar lagi. Saudara-Allah taala anu. Mati bini boleh cari lagi. Mati mak, mati bapak tak ada. Tu Sudirman kata ayah dan ibu wali keramat. Kadang kita pusing pergi majlis ilmu merata. Ustaz tolong doakan anak saya ustaz. Ustaz tolong doakan suami. Sebenar wali paling besar ada dalam dapur rumah kita. Mak ayah kita tu doanya lebih makbul. La hijaban, tak ada hijab doa mak bapak kita tu. Tu kalau nak cerita doa ni. Kadang jumpa cari sampai mana, pusing sampai ke Indonesia, sampai ke Thailand, bawa budak tolong tahnik. Pernah tak dapat cucu bagi ke atuk dia, abah tolong tahnik anak saya abah, masya-Allah. Atuknya ngambil pisang, naik pisang masya-Allah. Mari gula, mai madu masya-Allah. Kan orang dulu kan, kalau tak ada korma, madu ke pisang ke jalan, masya-Allah, asal masuk dalam mulut budak, budak duk kinyam je. Itu dia masya-Allah. Sebab zuriat dia, keturunan dia kena buat dulu. Itu dia masya-Allah. Kerana ni berkat wawaladun salihah. Doalah kepada mereka, datang kubur mereka, masya-Allah tabarakallah taala. Setiap hari Jumaat tu datang kubur bersembang, duduk, mak, ayah saya datang ni mak. Jangan kata datang baca Quran je. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Innama amru idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Lepas bangun balik. Kalau gitu serupa jangan tahu baca Quran kat ustazah ke cikgu. Masya-Allah tabarakallah taala. Datang tu habis baca Quran tu atau baca qul huwallah pun cukup dah, duduk tepi tu, duduk borak sekejap. Kata mak, "Bah, saya sekarang ni alhamdulillah anak-anak sihat." Macam tak duk, anggap macam ada je walaupun tak ada orang balai. Kalau ada orang balai lari kita. Masya-Allah tabarakallah taala. Masya-Allah. Lari sembang je bagi tahu ustaz. Ayah alhamdulillah, nak sekarang baik, elok ya duduk sini rumah ni, insya-Allah. Suami pun baik ya, anak-anak tu dah berkat ayah dulu jaga kami kecil-kecil. Sembang, mak hari ni hari lahir saya mak, saya minta maaf lah sampai mak mati saya tak terbalas lagi mak punya beranakkan saya mak. Oi, insya-Allah. Duduk dengar ada ustaz cakap bagi kubur ni bid'ah tuan-tuan, jangan buat benda-benda macam tu. Kalau dia tak bagi pergi, cakap, ya, saya boleh tak pergi kalau tu kubur bapak awak. Ni kubur bapak saya, suka hati saya lah saya nak pergi. Masya-Allah. Apa kena mengenai dengan ustaz pula, masya-Allah. Pergilah kubur mak ayah kita, itulah orangnya yang menjaga kita tu. Mak ni, simple je. Kalau mak tak nak kita, mak nak buang, kamu sibuk dengan anak beranak kamu ya, pergilah.
Tak payahlah pedulikan mak. Cuma mak nak kamu bayarlah sewa duduk dalam perut mak ni kita. 9 bulan kamu duduk dalam perut, tolong bayar sewa. Berapa awak boleh bayar sebulan untuk perut mak ni? Berapa? Ibu-ibu semua pernah mengandung. Agak-agak kalau nak letak harga pada anak duduk dalam perut, berapa nak letak? Payah tak tidur ngering, tak boleh. Mual nak muntah, acik penin kepala, nak makan itu, nak makan ini. Semua ada PN-nya ketika dia duduk dalam perut kita tu. Berapa cas sewa nak bagi dia duduk dalam perut kita tu? InsyaAllah. Itu lagi kita malas nak doa pada mak ayah kita. Allah ruginya. Ada ilmu dah dengar tu. Majlis ni pun makbul doa. Ya Allah, ampunlah doa bapak aku, ya Allah. Selama mana kita berada di dalam majlis ilmu, ni kata guru kami Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Apa kata dia? Selama orang duduk di dalam majlis ilmu, selama itu ditangguhkan azab buat mak bapak dia. InsyaAllah. Dia duduk dalam majlis ilmu tu tertangguh azab. Tu sebab para ulama dulu bila duduk dalam majlis ilmu, mereka berdoa. Doa dia apa? Ya Allah, janganlah bagi guru kami berhenti bercakap. Jangan putuskan dia punya ilham. Biar dia bercakap aja. Biar lama kami duduk, mak bapak kami tenteram dalam kubur. Walau tertidur sekalipun. Dengar dia ilmu tidur. Dia kan Masya Allah. Mak bapak dia pun tetap selamat dalam kubur. Nanti bila gurunya kata, Wallahu a'lam, kita tangguhkan pengajian pada pagi ni. Datang dah para malaikat. Hei fulan, hei fulanah. Anak kau dah habis mengaji. Mari kita sambung lagi. Mak bapak pekik dalam kubur. Duduk dulu nak. Belum cukup nak. Duduk kejap lagi. Sikit lagi nak. Masya Allah. Yang anak tak berhenti tengok jam. Dah nak habis dah ni. Dah nak habis dah ni. Masya Allah Ta'ala. Masya Allah. Yang dalam tu merasa. Aku tinggal bekal anak-anak aku buat amal. Tu je amal hidup yang kita tinggalkan. Amal hidup yang kita tinggalkan anak-anak. Masya Allah Ta'ala. Tu sebab biasa-biasa kan kalau ada pergi majlis ilmu anak dia, mari ikut mak kita dengar kuliah. Mari ikut abah pergi masjid sembahyang. Latih. Tu orang dulu kata melentur buluh dari rebung. Jangan pergi seorang-seorang. Nanti kalau anak masuk neraka, ya Allah tu mak saya, ya Allah tu ayah saya. Dia tak pernah pelawa saya buat kerja bersama. Apa kita nak jawab? Saya ingat dia muda lagi, kesian kata Masya-Allah. Kesian. Tuan-tuan, apa nama disebutkan bahawa seorang laki-laki, iaitulah namanya Syekhul Bahlul. Nama dia Bahlul. Subhanallah. Orang Melayu dia tak boleh Bahlul, nampak macam Bahlul kata. Bahlul ni maknanya joker, buat lawak. Nama Syekh tu Syekhul Bahlul. Dia tengok ada seorang budak laki-laki yang sangat khusyuk sembahyang. Budak kecil khusyuk sembahyang. Subhanallah taala. Hebatnya budak ni. Lalu ditanya, kenapa sembahyang khusyuk sangat? Saya takut masuk api neraka. Masya-Allah. Saya takut masuk api neraka. Saya takut dibakar dalam neraka. Kata Syekh Bahlul, engkau budak, kau tak patut fikir masuk neraka dulu, kata dia. Masya Allah. Orang besar ni yang patut takut masuk neraka. Tak, kata dia. Saya nampak di dapur, mak saya ketika nak memasak, nak ngidupkan api, mak saya akan bakar kayu-kayu kecil dulu. Mana ada orang bakar kayu besar? Bakar kayu kecil untuk ngidup api. Kemudian baru letak kayu besar, kata dia. Masya Allah. Nanti saya takut dalam api neraka, Allah akan bakar budak-budak dulu, baru orang besar, kata dia. Masya Allah. Jawab dia budak tu. Syekh Bahlul dengar menangis terus. Ya Allah, kalau macam ni lah. Tu budak-budak ni sebenarnya nampak degil, nampak merimehkan. Lengah kepala mikir mereka ni, Masya Allah. Tapi sebenarnya mereka sedang teradaptasi dengan kelakuan dalam rumahnya. Masya Allah. Kalau buruk, Ustaz, penat Ustaz, anak saya degil ni Ustaz. Aduhlah Ustaz, oi tolonglah. Sebenarnya kelakuan anak itu bermula daripada sebuah institusi yang bernama keluarga. Macam mana pembentukan keluarga? Hantarlah anak pergi pondok, hantarlah pergi tahfiz sekalipun. Di pondok tahfiz, tahajud semua dia bangun. Baca Quran. Walladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dari pagi sampai malam baca Quran. Kalau balik ke rumah, hari pertama boleh buat, hari kedua dah tak boleh. Sebab apa? Mak bapak tak sembahyang. Lepas tu pergi sekolah, Ustaz, kenapa Ustaz? Anak saya di rumah tak mau semayang Ustaz. Oh, Masya Allah. Di sekolah elok dia semayang. Environment dia tu tadi semayang. Kalau dia balik dalam rumah dia tadi tu kata Allahumma salli alaihi, minta maaf. Jadi tanah-tanah perkuburan. Sunyi aja daripada buat amal ibadat. Anak tadi pun akan terkesan. Oh, mak tak semayang, ayah tak semayang, okeylah. Sehari dua dia boleh bangun. Allah Akbar. Dia hari-hari tengok mak ayah tak semayang, tak mau dia semayang dah. Mulalah subuh pun lengai, tak ada orang mengingat. Di sekolah kalau dia tak semayang, kayu, buka ketuk bilik, bangun. Semayang dia pergi. Tengah iman dia down tu,
Tengok pula mak bapak pun down. Memang down tu out lah. Masya-Allah tabarakallah. Iman kata Nabi yang kis wa yazid, dia kejap naik kejap turun. Tengah dia semangat, balik sembahyang semangat. Tengah dia down, siapa nak tegur dia? Mak bapak ah. Tapi mak bapak pun taklah anak-anak pandai lah, nanti besar tahulah cara dia. Kalau dia dan besar, kalau dia mati tengah raya bersikap pergi sekolah. Baru ni tadi Setiawan kan budak sekolah umur 12 tahun mati dilanggar kereta ke dilanggar trailer, insya-Allah tabarakallah taala. Kalau lah dikatakan tak apa nanti besar pandailah dia, insya-Allah. Ada benar tak ibu-ibu yang ada anak perempuan panggil anak perempuan sini? Kamu tahu ke tentang haid? Kiraan darah haid. Nah, udah datang haid tanya anak. Yang laki-laki panggil anak laki-laki. Siapa udah akil balik ke sini? Tahu tak cara mandi wajib? Mak bapak tu institusi pertama yang didik. Kami para guru ni, ustaz-ustaz ni bagi teori saja, praktikalnya di rumah. Mak bapak yang akan tengok mandi macam ni, macam ni. Kalau ustaz nak ngajar mandi wajib sini, sedia baldi sebelah nak mandi tunjuk, tak jadi kerja. Insyaallah tabarakallah taala anu. Jadi itu sebab kadang-kadang wawaladun salihah itu tadi takkan dapat kalau mak bapaknya tidak beramal dengan solehan tadi. Itu sebab kita sebut sini amalan, ada ilmu, jangan simpan kata. Ini kata aku ngaji untuk aku je, kamu pergilah cari sendiri. Orang tua biasa tak. Aku untuk aku, lepas aku dah lah, kamu pergi cari sendiri kata dia, masya-Allah. Tak patut macam tu. Karena turunkanlah ilmu agar kenal Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat baca seperenggan je sebenarnya. Sebenarnya ada 3 perenggan, 3 muka surat, bukan 3 perenggan, 3 line. Insya-Allah. Tapi dapat baca seperenggan cerita demikian rupa sebab nasihat Imam Ghazali sangat dalam. Nak bagi tahu tentang kehidupan kita di dunia ni sementara, insya-Allah. Hidup kita ni sementara aja. Tubuh badan kita ni umpama sangkar burung. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala pada nasihat ke-9, apa kata dia? Hidup kita ni, tubuh badan kita ni umpama sangkar burung. Badan kita itu tidak ubah selaksana sangkar burung ataupun kandang binatang. Maka fikirkanlah baik-baik untuk dirimu dan tentukanlah bagi dirimu yang mana satu di antara 2 perumpamaan itu. Ini kata Imam Abu Bakar As-Siddiq. Jikalau engkau laksana burung yang terbang tinggi, maka ia akan terbang dengan riang gembira apabila mendengar seruan arji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diridai. Insya-Allah. Nanti suatu masa semua orang akan rasa satu detik namanya kematian. Semua akan rasa. Saya rasa, ibu-ibu rasa, cuma tempoh kita berbeza-beza. Tak tahu siapa pergi dulu. Jangan kata tua pergi dulu, jangan kata muda hidup lama. Dah, kita tak tahu giliran tu. Ada orang yang sampai awal, ada orang yang sampai lambat. Maka kita banyak berdoa kepada Allah, jadikan kita daripada kalangan orang yang radiyatan mardiyah. Yang Allah ridha pada kita dan kita ridha pula pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak dibagi bercakap panjang lagi, tapi mungkin sedikit tadi memberi manfaat supaya kita jadi wawaladun salihah, anak yang soleh, beramal jadi bekal mak bapak kita. Kenapa? Inilah ruang untuk kita buat sedekah pada mak bapak kita. Di mahsyar nanti dah tak boleh dah. Allah sebut di dalam Quran, apa kata Allah? Allah Ta'ala kata, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Hari itu semua manusia akan lari kalau nampak adik-beradik. Bukan adik-beradik je, wa ummi wa abi, nampak mak nampak ayah pun lari. Wa sahibati wa bani, nampak kawan-kawan dan anak beranak pun kita lari. Kenapa? Kedekutnya kita pada waktu tu tak mau amal kita dipungut di mereka. InsyaAllah. Mak datang merayu Ridwan, boleh tak bagi satu amal pahala kat mak? Minta maaf lah mak, tak boleh lah mak. InsyaAllah. Lari kita. InsyaAllah. Lari tak termampu kita. Mak tu kata datang pada kita, Ridwan ni mak engkau nak. Saya buat contoh nak. Ridwan ni mak ni. Kita pun tengok. Kenapa kita kena tengok? Sebab waktu tu semua orang sebaya. InsyaAllah. Tu sebab ibu-ibu biasakan dekat anak-anak tunjuk ni gambar mak muda-muda dulu Ratu Kebaya kata mak masya-Allah taala. Masya-Allah. Tunjuk gambar muda biar dia kenal kita. Masya-Allah taala anu. Maka waktu tu dia kita pun tengok, ya mak betul. Ridwan ni mak nak yang dulunya mengandungkan kau setengah mati. Mengandungkan kau tu setengah mati nak oi. Masya-Allah. Pertama. Kedua, Ridwan ni mak engkau anak yang dulu di atas dunia beranakkan kau, suku lagi nak mati. Masa beranak tu suku lagi nyawa aku nak habis mati melahirkan kau nak oi. Ketiga apa kata dia? Ridwan,
Ni mak kau nak. Yang dulu atas dunia bermati-matian membesarkan kau. 3 kali mati mak kita tu. Ya Masya-Allah. Setengah mati, suku nak mati, bermati-matian. Ya mak, jadi kenapa mak oi? Aku tak minta apa nak oi, kata mak. Melainkan satu je. Boleh tak bagi satu pahala subhanallah yang kau sebut atas dunia pada aku? Kita atas dunia ni subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali kita sebut. Mak kata aku tak embuh 33. Aku nak satu je. Ada baki 32 lagi. Hak satu tu pun tak boleh bagi. Dia lari. Ya firrul mar'u min akhi wa ummi wa abi. Takat subhanallah tak boleh bagi daripada masyarakat. Jadilah waktu ni lah waktu kita nak hadiahkan. Walaupun umur kita hari ini ialah 70 tahun. Umur kita hari ini 80 tahun. Tapi ingat permulaan kita datang daripada satu perut yang namanya mak. Yang bermula daripada setitik air mani yang datang dari seorang laki-laki namanya bapa. Kirimkanlah doa kepada mereka sampai dari ke akhir hayat kita. Apa yang kamu beri kepada mak bapak kamu, itu yang kamu akan dapat dari anak-anak kamu. What you give, you get back. Apa yang awak bagi, awak akan dapat balik. Itu dia, Masya Allah. Kalau anda malas berdoa kepada kedua mak bapak anda, jangan pernah kita berfikir kedua anak kita akan mendoakan kita pula. Masya Allah Ta'ala. Bagilah apa yang sepatutnya untuk kita beri, nanti Allah akan hantarkan orang lain pula untuk diri kita, insya-Allah tabarakallah taala. Jadi sekadar itu pada pagi yang mulia ini, sebelum saya tangguhkan kita punya perbicaraan pagi ini, saya buka ruang soalan. Kalau ada yang ingin bertanya, falyatafaddal ma'jura. Ya, silakan. Salam warahmatullah. Baik. Itu juga soalan yang baik. Kalau mak ayah masih buat amal, masih hidup, anak buat amal, apakah dapat juga kepada kedua bapa? Ya, dapat juga. Tanpa menafikan kata kedua mereka. Itu sebab nak dapat anak soleh ni bukan senang. Kadang bapa kita sakit, saya nak tanya orang tengah bekerja, sanggup tak berhenti kerja jaga bapa? Sanggup tak berhenti jaga mak? Mak tengah sakit, berhenti dulu. Tak apa, saya berhenti, saya jaga dulu sampai akhir hayat dia. Dia mati ke aku cari kerja lagi? Ada? Tak ada. Sekarang ni yang ada siapa? Suami soleha, suami soleh, isteri soleha je. Suami sakit, isteri yang jaga. Walau isteri tak jaga, yang jaga anak. Anak kena duduk jaga. Sebab mereka tu sebadan mereka waktu rehatnya. Tapi anak mak tengok kalau abah tu saya hantar duit tiap bulan. Kalau hantar duit masa kamu kecil dia besar ibu jari kaki lagi sampai besar gedabak gini. Habis duit aku dah bagi pada kamu. Duit yang kamu bagi balik pada aku tu tak mampu lagi bayar duit membesarkan kamu. Seolah-olah gitu. Aku nak kamu ada tepi aku, ngurus makan minum aku. Tu sebab anak soleh kena, mak bapak sakit, berhenti tu. Minta maaf lah, saya tak boleh kerja dah. Bapak saya sakit nak ngurus di kampung. Masya-Allah ta'ala. Buat dia kerja duduk dengan bapak dia sampai mati. Tu bakti. Uwais Al-Qarni masuk syurga Allah Ta'ala bukan sebab banyaknya amal. Siapa kata Uwais Qarni puasa sampai bertahun? Mana ada Uwais Qarni berpuasa sampai bertahun? Siapa kata Uwais Qarni bangun malam penuh sampai pagi? Tak ada pun. Dia masuk syurga sebab bakti dia pada mak dia saja. Bakti pada mak. Dan mak dia dapat ganjaran daripada kebaikan dia. Dia buat baik, mak dia pun dapat pahala. Itu sebab kata hidup lagi mak dia. Kita buat baik waktu hidup ni, mak ayah kita pun dapat kebaikan tu juga. Wallahu'alam, insyaAllah. Buatlah baik kita ni. Ada lainnya? Ya. Baik, soalan juga yang baik, insya-Allah. Jadi ada orang yang datang ke dalam majlis ilmu, audiennya ramai. Tapi yang mengamalkannya tak ramai. Insya-Allah tabarakallah. Adakah di antara sebab majlis itu adalah majlis yang tidak kita kata bukan kita kata tak berkat, majlis itu sendiri berkat. Tetapi orang yang tadi itu tidak tak dapat ambil manfaat. Maknanya ada kadang-kadang dia dengar kuliah, keluar je sejik lupa apa ustaz cakap tadi Masya-Allah tabarakallah taala. Itu antara dua. Sama ada orang yang datang tadi bawa dengan hati yang ghaflah, hati yang lalai, ataupun ustaznya sendiri yang hati buruk. Tabarakallah, tak mana. Ini berlaku zaman Hasan al-Basri.
Ketika satu orang syekh sedang bercakap, cakap, orang menangis teriak, insya-Allah. Tapi ada satu budak tu tengok je. Budak ni siapa? Hasan Basri ya. Hasan Basri tengok macam tak ada apa-apa pun, insya-Allah. Dia tak dapat rasa apa-apa. Ketika habis kuliah datang daripada syekh. Ya syekh, Hasan Basri ketika itu umur 12 tahun. Ya syekh, kata dia, masya-Allah. Ketika engkau cakap tadi, aku tak rasa apa-apa. Tak ada apa-apa yang aku dapat daripada engkau cakap. Sama ada hati aku yang hitam atau hati engkau hitam. Kata dia, hati aku yang hitam atau hati engkau yang hitam. Tapi aku cuba beri sepenuh daya upaya aku untuk memberi kepada engkau, tapi tak berjaya juga. Kenapa? Kata syekh tadi, sesungguhnya tidaklah hati engkau yang hitam, melainkan hati aku yang hitam. Hati aku hitam. Kenapa? Saat aku tengok ramai orang menangis, aku rasa bangga. Ya, aku hebat. Aku telah berjaya buat orang nangis. Kata masya-Allah tabarakallah taala. Itu penyebabnya engkau tak faham apa aku cakap. Itu sebab kalau majlis itu tak faham antara dua. Antara tuan badan yang datang tu sendiri, dia hati dia memang lalai ketika dalam ilmu, ataupun tok guru tadi sendiri ada kegelapan dalam hatinya ketika menyampaikan. Itu masya-Allah tabarakallah. Jadi itu sebab kita harap pada Allah, ya Allah janganlah kamu gelapkan hati kami. Kita apa? Rabbi zidna ilman, ya Allah tambahkan kami ilmu, warzuqna fahman, beri kami faham pada ilmu tadi. Karena itu semua kerja Allah Taala. Dan kita berharap kita datang majlis ilmu pun supaya dapat ilmu, supaya kita dapat beramal dengan ilmu tadi. Dan ustaz-ustaz yang menyampaikan juga berharap dengan cakapnya itu tadi orang yang mendengar boleh juga beramal dengannya. Wallahu a'lam. Sama insya-Allah. Ada lainnya lagi? Satu lagi silakan puan. Iya. Baik. Imam Ghazali mengatakan dalam perbahasan dia, bermulanya derhaka seorang anak. Ini bermula derhaka seorang anak bila? Iaitu bila kedua mak bapaknya mula bertanya kabarnya. Mak bapak tanya khabar dia dulu. Assalamualaikum, yo, apa khabar? Mak cakap gitu. Bila mak tanya khabar anak dulu, itu tanda permulaan derhaka seorang anak. InsyaAllah. Imam Ghazali sebut gitu. Siapa yang layak bertanya khabar terlebih dahulu? Anak yang kena tanya khabar mak bapak. Sekarang ni lagi berat. Dia menyakitkan hati kedua mak bapak dia. Ingat satu cerita tentang sahabat Nabi SAW. Dia tak boleh mengucap syahadah ketika nak mati, dan nyawanya tak boleh diambil di Allah Ta'ala. Allah tak ambil nyawa dia. Bukan Allah tak boleh ambil, Allah tangguhkan, beratkan nyawanya untuk diambil. Kenapa? Dia pernah menyakiti hati mak dia. Ketika dia panggil sahabat datang rumah, sahabat mari datang ke rumahnya, Masya Allah. Lalu diajar mengucap, tak boleh mengucap. Dan tak boleh nak mati. Minta maaf dengan bahasa agak kasar saya sebut, seperti orang membela saka. Masya Allah. Tak boleh nak keluar. Nyawa dah keruh-keruh dah gitu, tapi tak boleh nak ambil. Panggil sahabat. Sahabat macam mana ni? Masya Allah. Sahabat pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, apakah dia masih mempunyai ibu? Nampak? Nabi cari mak dia dulu. Apakah dia ada ibu? Ya, dia ada. Panggil mak dia kemari. InsyaAllah. Maka ketika itu dikaji, betul. Tersinggung. Tersinggung dia, bukan sakit dak. Mak dia layan, bini pun layan, tapi lebih bini. Mak tersinggung. Ketika itu katakan Rasulullah cakap pada mak dia, maafkanlah dia supaya dia mati senang. Tak ya Rasulullah, sakitnya tu sangat. InsyaAllah. Aku besarkan dia daripada kecil ya Rasulullah. Daripada dia besar, ibu jari kaki aku besarkan. Tiba-tiba ada satu orang wanita mengambil dia hanya tak sampai beberapa tahun. Kahwin lebih-lebih pun 20 tahun. Aku membesar dia 40 tahun ya Rasulullah. Aku membesar dia 40 tahun. Namun sakitnya tu lebih. Tak mau dia maafkan. Kata Rasulullah SAW pada mak tadi, maafkanlah, kalau tak dia susah nak mati. InsyaAllah. Tak ya Rasulullah, aku tak maafkan dia. Kata Rasulullah pada Bilal, panggil sahabat kumpul kayu api. InsyaAllah. Bilal panggil sahabat kumpul kayu api. Kenapa ya Rasulullah? Kerana dia ni tak boleh mati, kita kena bakar dia. InsyaAllah. Kita kena bakar dia, masya-Allah. Kata ibu, ya Rasulullah, buat apa kayu api? Kerana engkau tak maafkan dia dan dia tak boleh mati, maka aku terpaksa membakarnya. InsyaAllah. Ya Rasulullah, janganlah bakar anak aku ya Rasulullah. Aku bela daripada kecil, nyamuk gigit pun aku tak bagi. Ini kan api ya Rasulullah. Aku maaf dah dia ya Rasulullah. Janganlah buat macam tu. Kata Masya Allah. Sebenarnya mak ni, mulut je tak maaf, hati itu maaf dah. InsyaAllah Ta'ala. Jadi ketika itu senang mati sahabat tadi. InsyaAllah Tabarakallah. Ini nasihat supaya jangan menyakit hati mak bapak. Sekarang Ustaz, mak bapak kita dah mati Ustaz. Nak minta maaf macam mana Ustaz? Minta maaf tak dapat jawab.
Tak dapat. Dengan cara apa? Kita ubah perangai kita, boleh kirim amal pada dia. Bila dia dapat amal baik daripada kita, ridha dia pada kita. Itu je cara dia. Pergi kubur, maafkan, tak ada faedah. Saya beritahu minta maaf, tak ada faedah kerana tak ada jawab balik. Macam mana kena buat? Buat amal biar mak tadi dapat hadiah dan mak tadi ridha, inilah anak aku ya Allah. Inilah anak aku ya Allah, kata bapak kita. Had tu. Jadi minta maaf atas kesalahan kita di dunia dengan cara apa? Buat amal untuk dikirimkan kepada mak bapak kita. Itu masya-Allah. Sa'ad, seorang sahabat Nabi SAW nama Sa'ad. Dia kata, ya Rasulullah, mak aku ni ketika hidup rajin sedekah. Boleh tak aku sedekah untuk mak ayah aku? Mak aku, kata dia. Boleh, kata Rasulullah. Bala, bahkan sepatutnya kau sedekah untuk mak bapak engkau. Saat ketika itu beli telaga, dia katakan, ya ma'asyaral muslimin, wahai sekalian orang Islam, ini telaga emaknya Sa'ad. Ini telaga mak Sa'ad, ambillah air ni sedekah maknya Sa'ad. Sampai hari ni telaga tu masih bagi air pada orang, mak dia dapat pahala sampai hari ni. Berapa bangganya mak Sa'ad kepada Sa'ad, kata Nabi SAW. Berbanggalah ibu Sa'ad kepada Sa'ad kerana kebajikan anaknya dapat pada mak dia. Sebab begitu sekali. Wallahu alam. Jadi cara minta maaf tadi macam mana? Buat amal soleh, kirim pada mak ayah. Jangan cakap minta maaf, dia takkan jawab. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Wallahu alam. Rasa kadar tu dulu sajalah kita pada pagi mulia ini. Jadi kalau salah silap, tutur bicara seorang anak yang baru nak belajar ni, masya-Allah ada salah dan tuturnya tak beradab pada ibu-ibu sekalian, saya mohon tegurlah diri saya dengan teguran bisawab atas kekhilafan dan kekurangan adab ini. Jadi kepada Allah Taala saya mohonkan keampunan buat kita sekaliannya selama mana kita berada dalam majlis ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiy wasiddiq wasyuhada'i wassalihin wa sunna ulaika وَأَصْنَعُ لَكَ رَفِيقًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Minta maaf Mak Wan ajak masuk kita. Aku sebelah kan? Ini untuk makan. Allah makan. Terima kasih banyak. Jazakallah. Insya-Allah. Fahami senang. Nah, saya susah sikit lain saya kata tak betul. Tak ada isteri saya kerja di Cat Dia ni. Tak apa, SPM. SPM. Okey. Saing je. Saing je. Saing je dah. Saing je. Saya tak apa, cuba lagi. Ya. Sama mak betul tu. Walaupun kita bercerai dengan suami isteri, ada suami atau isteri, mak mertua tetap mak mertua abadan. Selama-lamanya dia mak ayah. Ya, betul martabat dia. Betul. Sebab anak kita tu, anak yang kita lahirkan perkongsian daripada darah mereka. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama.